Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi untuk sesi PDPR seterusnya, iaitu pada minggu ini kita akan masuk masih di unit 2 kategori serangan, permainan kategori serangan, tetapi subtopik yang berlainan iaitu permainan bola baling. So, untuk minggu ini kita cuba mencapai 2 standard kandungan, iaitu yang pertama, melakukan kemahiran bola baling menggunakan pelbagai strategi dalam situasi permainan. Namun begitu disebabkan PDPR ya. So kita tak dapat nak main, tak dapat nak lakukan. So kita hanya kenal pasti secara teori ya. Okey, yang kedua, kita dapat mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan bola baling. So, cuba perhatikan gambar di sini ya. Ini adalah situasi sebenar permainan bola baling dijalankan ya. Tengok gambar ya. Okey, seterusnya di bahagian bawah ni terdapat kemahiran asas dalam bola baling yang ditunjukkan. Yang pertama adalah menghantar dan menerima. Yang kedua, kemahiran mengelecek. Mengelecek tahu kan? Kemahiran membawa bola sambil mengelakkan dirilah. Okey, yang ketiga mengadang. Ini bahagian defense ya. Seterusnya menjaring untuk mendapatkan gol lah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan tentang permainan bola baling ya. Okey, kita pergi sikit kepada pengenalan bola baling. Okey, yang pertama ya. Permainan bola baling merupakan permainan kategori serangan yang memerlukan kepantasan. Apa maksud kepantasan? Ingat tak lagi? Kepantasan tu laju lah. Setiap pemain perlu laju. Okey, yang kedua, ketangkasan. Apa maksud ketangkasan? Kebolehan merubah arah dengan laju. Awak nak ke sana, nak ke sini, sebelah kiri dan sebagainya. Kemudian flexibility, keseimbangan badan. Sebab dalam bila laju, kita nak berhenti secara tiba-tiba dan sebagainya, perlukan flexibility. Kemudian tindak balas segera. So bila dah dapat bola, kita tahu apa tindak balas respon kita terhadap bola tu. Kita nak pass ke mana, kita nak bergerak ke mana dan sebagainya. Ketika melakukan serangan dan bertahan. Yang kedua, mempunyai 7 orang pemain yang bermain. Okey, kemudian posisi pemain bola baling adalah seperti berikut. Okey, GK adalah goalkeeper ataupun penjaga gol. LD, left defense, pertahanan kiri. RD, right defense, pertahanan kanan. CB, center, pertahanan tengah atau pemain lingkungan. LW, left wing, sayap kiri. RW, sayap kanan, right wingnya. Center R, pemain tengah atau penyerang utama. Okey, mari kita tengok sedikit gambar berkaitan kemahiran asas permainan bola baling. Yang pertama tadi menghantar dan menerima. Dalam menghantar dan menerima ni ada banyak kemahiran ya. Kemahiran hantaran saja ada beberapa antaranya adalah hantaran sisi, hantaran lantun, hantaran aras dada, hantaran atas kepala dan ada lagi ya. Kemudian kemahiran mengelecek, membawa bola ya, sambil mencari ruang inilah. Okey, seterusnya mengadang. Apabila pihak lawan ingin melakukan serangan ataupun gol, kita perlu mengangkat tangan untuk mengadang bola tu daripada dilobos lah. Okey, seterusnya menjaring. Menjaring untuk mendapatkan gol. Okey, kita tengok rumusan strategi serangan. Okey, seperti yang kita maklum, untuk serangan kita perlu ada strategi. Kerana bola baling ni merupakan permainan kategori serangan. So bila kita nak menyerang, kita perlu ada strategi. So apa strategi yang perlu kita ketahui? Prinsipnya adalah terdapat beberapa prinsip di sini ya, ataupun elemen yang perlu kita ambil tahu dahulu. Okay, kat sini diberikan 6 strategi menyerang. Yang pertama, cuba kita lihat. Okey, bahagian sini ya. Yang pertama yang ini. Okey, kemahiran kawalan dan penguasaan bola.
Ya, untuk menyerang maksudnya sesuatu tim tu perlu ada kemahiran, kawalan dan penguasaan bola yang baik. So di sini siapa yang mempunyai, mana-mana pasukan yang mempunyai kawalan dan penguasaan bola yang baik, kemungkinan besar dia akan memenangi perlawanan tersebut. Sentiasa ya. Bola tu asyik passing dekat kumpulan dia je. Orang pihak lawan tak dapat nak ambil. So dia selalu menyerang lah maksudnya. Okey. Yang kedua, cuba tengok sebelahnya ya. Okey, yang ni tujuan menyerang adalah untuk mendapatkan jaringan. Sebab dalam permainan ini mata dikira, kemenangan dikira berdasarkan jaringan. So tujuan menyerang adalah untuk mendapatkan jaringan. Seterusnya yang ketiga. Okey, dalam strategi menyerang kita perlu kerjasama dari sepasukan. Tak boleh seorang-seorang daripada bawah naik atas seorang-seorang gol. No, sebab kita pun main 6 orang kan, 7 orang sekalian penjaga gol. So 6 orang yang bermain untuk attack, untuk ni. So kerjasama sepasukan memang membantu bagi mendapatkan kemenangan ya. Okey, seterusnya yang keempat, bijak mencari peluang, ruang dan tindak balas pantas. Semua pemain perlu bijak mencari peluang. Cari ruang-ruang kosong apabila nak bagi hantaran tu, kita dah bijak dah, tahu dah kat mana posisi yang paling kosong yang perlu kita pergi untuk mendapatkan hantaran daripada rakan kita. Dan perlu bertindak balas pantas. Kalau dah dapat bola dan ada ruang untuk gol, so kita perlu bertindak segera. Okey. Kemudian seterusnya yang kelima, kejayaan serangan bergantung kepada kombinasi gabungan pemain pantas, hantaran yang tepat dan posisi yang betul. Kalau pemain pantas saja, dua lagi hantaran tepat dan posisi betul tak ada, tak boleh juga pantas saja tapi hantaran tu tak tepat. Bila bagi je dapat ke pihak lawan, so tak dapat lah. Ataupun posisinya tak tepat contoh posisi menjaringkan gol, pergi golkan, nak golkan bola tetapi memilih posisi yang penuh dengan pemain bertahan pihak lawan, so takkan dapat lah. Okey, seterusnya yang terakhir adalah strategi menyerang. So dalam strategi menyerang terdapat dua strategi individual dan kumpulan. So seterusnya kita akan pergi apa itu strategi menyerang secara individual dan apa itu strategi menyerang secara kumpulan. Okey, ini adalah strategi permainan bola baling. Kita dah ringkaskan dalam bentuk peta mind map supaya awak jelas. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Di sini, strategi menyerang. Okey, secara individu. Kita pergi kepada secara individu dahulu. Okey. Dalam strategi menyerang secara individu ada berapa ni? 4. Okey. Yang pertama adalah serangan posisi. Yang kedua, serangan melalui gerakan. Yang ketiga, serangan ke dalam zon serangan. Yang keempat adalah serangan di kawasan 6 meter. Sekejap lagi kita akan pergi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan serangan tersebut. Okey, yang kedua jenisnya adalah secara berkumpulan. Tadi individu bergantung kepada kemahiran individu. Sekarang berkumpulan. So, terdapatnya serangan. Yang pertama, serangan hantaran berpasangan. Yang kedua, serangan hantaran selari. Dan yang ketiga, serangan hantaran silang. So, hari ini kita hanya pergi kepada strategi menyerang sahaja. Untuk bertahan, kita akan pergi pada minggu hadapan. Okey? Okey, mari kita pergi kepada strategi menyerang secara individu dulu ya. Okey, menjadi asas penting dalam melakukan serangan. Kekuatan strategi serangan individu akan membawa kejayaan kepada pasukan. Setiap individu lah dalam pemain ni. Kalau ada 7 pemain lah perlu ada strategi menyerang secara individu ni ya. Okey, yang tadi kita pergi balik. Strateginya ada serangan posisi, serangan gerakan,
ke dalam zon serangan dan kawasan 6 meter. So kita pergi yang pertama dahulu. Serangan posisi. Apa itu serangan posisi? Adalah seseorang pemain tu perlu bijak menempatkan diri di tempat yang tidak dikawal oleh pemain lawan dan mudah untuk menerima hantaran. So kita sebagai pemain ni perlulah mencari ruang, bijak mencari ruang tahu kat situ kosong kita pergi. So dan kita kena ada komunikasi dengan kita punya teammate untuk tahu kat mana posisi ataupun kedudukan yang kosong yang tidak dikawal. Seterusnya menyusun gerakan taktikal serangan. Pemain perlu berupaya memecahkan benteng pertahanan daripada gerakan yang akan dilakukan. So serangan posisi ni senang je. Cari je tempat yang tidak dikawal. Okey, yang ini So kita pergi yang kedua. Serangan melalui gerakan. Apa maksud gerakan? Awak bergerak kan? So, seseorang pemain penyerang perlu bergerak dengan pantas dan tangkas dalam melakukan gerakan serangan mengikut taktikal pasukan. Pergerakan ini mudah bagi mengelirukan pertahanan dan mampu memecahkan benteng untuk melakukan percubaan ke arah gol pihak lawan. Ya, bila kita dah dapat bola, kita nak bergerak tu, kita perlu pantas. Sebelum orang tu mengadang kan, kita dah perlu cari bergerak secara pantas. Nak ke kiri ke kanan ke dah aktif lah, sangat aktif. Okey. Seterusnya serangan ke dalam zon serangan. Di mana zon serangan? Di bahagian dekat kawasan penalti sana depan gol lah. Pemain telah menggerakkan serangan serta sedia untuk melakukan percubaan perlu memberi tekanan kepada pertahanan lawan dalam zon serangan. Pemain penyerang lain juga perlu melakukan tekanan kepada pemain lawan supaya pertahanan menjadi kucar kacir dan memberi ruang untuk pemain penyerang melakukan percubaan jaringan. Ya, semua perlu penyerang-penyerang kita ni, teammate kita ni, bahagian penyerang ni perlu melakukan kucar kacir di bahagian pertahanan pihak lawan supaya kita dapat ruang, mencipta ruang untuk mencipta ruang melakukan gol. Okey. Seterusnya serangan di kawasan 6 meter. Pemain penyerang utama yang merancang strategi menjaring di garisan 6 meter perlu menempatkan diri di ruang kosong. Cari ruang kosong pertahanan lawan supaya serangan dapat dilakukan. Apabila pemain menyerang menerima bola di garisan 6 meter, penyerang boleh melakukan pusingan atas kaki bukan dominan untuk melakukan percubaan atau melakukan gerakan 3 langkah melepasi pertahanan yang mengadangnya bagi melakukan percubaan ke gol pasukan lawan. So, menyerang di kawasan 6 meter. Bila dah sampai 6 meter, maksudnya perlu melakukan serangan. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa itu strategi menyerang secara berkumpulan. Berkumpulan maksudnya kita kena berkomunikasi dengan kita punya teammate lah. Okey, strategi serangan secara berkumpulan akan meningkatkan penguasaan ke atas bola dan kejayaan melakukan jaringan adalah tinggi. Ya, kat sini kan saya kata awal-awal tadi kan, siapa tim mana yang berjaya menguasai bola, kemungkinan dia akan menang. So, terdapat beberapa strategi serangan secara berkumpulan. Apa dia? Iaitu, okey, yang pertama, serangan hantaran berpasangan. Nama pun berpasangan. So, bila berpasangan, berdua lah kan? So, yang kedua adalah serangan hantaran selari dan strategi hantaran silang. Jom kita tengok apa dia Okey, yang pertama tadi, serangan hantaran berpasangan. Pergerakan serangan ini dilakukan dari bawah secara berpasangan. Ya, dua orang penyerang yang dah kita kata dalam tim tu memang dia dah selesa, dah memahami berdua. So dia akan buat hantaran secara jarak dekat saja Biasanya hantaran berpasangan ni guna kemahiran aras dada je. Pergerakan serangan ini dilakukan dari bawah secara berpasangan. Hantaran pendek dan tepat kepada pasangan akan mempercepatkan serangan. Dia akan kiri kanan lah. Okey. Ataupun dia akan guna hantaran sisi, sama ada hantaran darah sedada ataupun hantaran sisi. So, hantaran yang pantas akan mengelirukan pihak lawan dan memudahkan jaringan dilakukan. Okey. Seterusnya serangan hantaran selari. Serangan melalui hantaran selari membolehkan bola dihantar dalam keadaan selari kepada pemain
penyerang. Duduk dalam keadaan selari macam mana? Sama kan? Contohlah. Ni pemain, ni pemain, ni pemain. So, mereka duduk dalam keadaan selari. Dia akan pas bola lah. Sini ke sini, sini ke sini. Okey? Dalam kedudukan selari, dua orang pemain saling bertukar hantaran ketika melakukan serangan. Bukan dua orang saja ya. Serangan ini juga sesuai dalam situasi 3 lawan 2 atau 5 lawan 4. Okey. Kemudian strategi hantaran silang. Yang ni pun kalau awak pernah lihat video permainan bola baling, cuba tengok kan. Dia punya bola sekejap ke sana, sekejap silang ke sana, merentasi bahagian tengah tu kan. Sekejap ke belah kanan, lepas tu orang bagi ke belah kiri pula. Itu adalah hantaran silang. Strategi ni akan mengelirukan pertahanan lawan dan memberi ruang yang baik untuk melakukan percubaan ke arah gol. Sebab dia dah jadi kacau bilau bila bola tu ke sana dan kemari. Okey, penyerang akan bergerak secara bersilang sama ada dengan bola atau tanpa bola. Ya, dia ada bola ke tak ada bola ke, dia sentiasa bergerak untuk mengelirukan pihak pertahanan lawan. Dia akan keliru. Okey, pemain penyerang akan mempunyai peluang apabila gerakan silangnya sukar dibaca dan percubaan ke arah gol boleh menghasilkan jaringan. Tetapi gerakan di sini memang sangat pantas ya. Kalau buat slow-slow memang orang dah dapat lah dia punya gerakan kan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada formasi serangan. Tadi kita tengok dia punya strategi kan. Ni tengok formasi dia macam bola juga bola sepak. Bola sepak pun ada formasi kan. Ada 5-4-1 dan sebagainya. 3-2-5. Untuk formasi serangan bola baling, kita tak bolehlah guna macam bola sepak 3-2-5 sebab pemain dia ada 6 kan dalam kan. Penjaga gol kat dalam dah. So 6 orang. So antara formasi serangan yang kita belajar hari ini adalah formasi 3-3 menyerang ni sebab kita nak fokus pada menyerang dahulu. Formasi 3-3 dan formasi 2 dan 4. Jom kita tengok apa yang 3-3 dan apa yang 2-4. Okey, sebelum tu kita tengok strategi menyerang dalam situasi permainan. Okey, kemahiran asas yang digunakan untuk menyerang ialah kemahiran menghantar, menerima, mengelecek dan menjaring. Okey, kemahiran ini digunakan ketika pasukan menggerakkan strategi serangan melalui beberapa formasi. Okey, tujuannya adalah untuk mencapai sebanyak mana gol. Okey. Seterusnya, elemen yang perlu diterapkan adalah kelajuan untuk mencapai prestasi yang maksimum. Kemudian perlu bijak, semua pemain perlu bijak mencari ruang untuk mencari peluang untuk menjaringkan gol. Okey. Kita pergi kepada formasi 3-3. Okey, formasi 3-3 merupakan formasi yang seimbang antara bahagian serangan dengan bertahan kerana 3 tu bermaksud 3 orang pemain bertindak sebagai penyerang manakala 3 orang pemain lagi membantu untuk menggerakkan serangan. Okey. Okey, kita tengok. 3 orang pemain serangan terdiri pada sayap kanan, sayap kiri dan pemain tengah. Pemain pertahanan yang terdiri daripada pertahanan kiri, pertahanan kanan dan pertahanan tengah akan membantu setiap gerakan serangan dengan hantaran jauh antara pemain. Yang belakang ni sebab dia dekat dengan gol kita kan. So dia bertindak sebagai penyerang bantuan dan juga pertahanan ya. Okey, formasi ini memberi lebih banyak ruang dalam kawasan 9 meter dan memudahkan pergerakan untuk menyerang. Okey, pemain penyerang boleh bertukar tempat untuk mengelirukan lawan. Seterusnya, serangan juga boleh dilakukan oleh pemain pertahanan dengan melakukan larian 6 langkah untuk mendapatkan jaringan. Okey. Okey, cuba kita tengok gambar rajah bagaimana formasi 3-3. Okey, ni ni 3. Ni 3. Okey. Okey. Yang ini strategi serangan formasi 3-3. Okey, strategi serangan lagi ya. Okey, digerakkan dari bahagian pertahanan, diselang-seli dengan hantaran pendek dan jauh. Kemudian pemain penyerang akan menguncang dan hasilkan pertahanan lawan ya. Kemudian bergerak pantas, mengelecek, melakukan umpan kepada sayap kanan. Percubaan ke arah gol dapat dilakukan
Jika pemain penyerang dikawal rapi, maka bola perlu dimainkan terlebih dahulu di luar kawasan 9 meter. Hantaran lantun arah sedada dan sisi digunakan bagi menggerakkan bola. Kemudian, pemain bergerak pantas, mengelecek dan melakukan umpan kepada sayap kanan, sayap kiri dan atau pemain tengah. Percubaan gol dilakukan lagi. Jika dikawal rapi, bermain di kawasan luar dahulu ya. Okey, yang ini ya. Okey, yang ini cara bermain. Kita teruskan dahulu. Okey, kita tengok kekuatan dan kelemahan formasi 3-3. Okey. Apa kekuatannya adalah nombor 1, kekuatan bahagian serangan dan pertahanan sama, seimbang. Okey, jika berlaku serangan balas, pertahanan dapat mengawal serangan tersebut. Formasi ini sesuai digunakan jika pasukan lawan mempunyai bahagian serangan yang kuat. Okey, apa kelemahannya adalah 1, sukar untuk menjaringkan gol kerana serangan hanya digerakkan oleh 3 orang pemain sahaja. Hantaran jauh akan menyebabkan bola yang dihantar mudah dihalang. Tambah lagi kalau pemain pihak lawan tu memang tinggi dan sebagainya. Okey, yang ketiga, pihak lawan mudah membaca strategi serangan. So, harapnya fahamlah apa yang dikatakan 3-3. Untuk detail sangat tu tak apa. Asalkan awak tahu 3-3 tu adalah formasi untuk serangan. So, kita pergi kepada formasi 2 dan 4. Okey. 2 dan 4 digunakan untuk menguatkan bahagian serangan. 4 orang pemain berada dalam kawasan 6 hingga 9 meter. 2 pemain akan berada di luar kawasan 9 meter bertindak sebagai penyokong serangan dan juga pertahanan. So, 4 orang penyerang dan 2 orang ni sokongan penyerang dan pertahanan ya. Okey, seorang pemain penyerang dalam kawasan 6 hingga 9 meter bertindak sebagai forward. Serangan digerakkan daripada pemain di luar kawasan 9 meter. Okey, yang ini ya. Jaringan boleh dilakukan oleh pemain di luar kawasan 9 meter dengan melakukan jaringan dari belakang, back strike, dan boleh mengaplikasikan 6 steps. Okey. Memberi ruang jaringan dilakukan oleh 4 orang pemain dalam kawasan 6 hingga 9 meter atau jaringan dari belakang oleh 2 orang pemain di bahagian belakang kiri atau kanan. Formasi ini sering digunakan apabila pihak lawan mempunyai pertahanan yang kuat. Okey, ni gambar dia. Okey. Ini 4 pemain penyerang, ini 2 pertahanan. Okey. Okey, ini cara formasi dia. Digerakkan dari bahagian pertahanan, dihantar menggunakan hantaran pendek dan berdua untuk menggerakkan serangan kepada pasukan lawan. 4 orang pemain penyerang berada dalam kawasan 6 hingga 9 meter. Okey, yang ini cara main. Kita tengok sepintas lalu saja. Kita pergi kepada kekuatan dan kelemahan formasi 2 dan 4. 2-4 ya. Yang pertama, kekuatan ya, bahagian serangan lebih kuat ialah mempunyai 4 orang pemain. Yang kedua, pergerakan serangan lebih pantas dan bola boleh dihantar jauh. Kelemahan dia, ini kena tahu sebab pertahanan dia ada 2 orang saja. Jika serangan balas berlaku, pertahanan tidak akan sempat untuk melakukan halangan awal. Pihak lawan mudah membaca strategi serangan jika berlaku cubaan menjaring dengan menggunakan jaringan dari arah belakang. Yang ketiga, bahagian pertahanan memerlukan kerja keras jika serangan balas berjaya digerakkan oleh pihak lawan. Sebabnya dia ada 2 orang saja nanti kat bawah ya. Okey. So, itu saja untuk serangan bola baling. Minggu depan kita akan masuk kategori bertahan ya. So, lepas ni sila tonton sedikit beberapa video berkaitan bola baling. So, lepas tu kita akan jawab kuis dan sebagainya ya. Okey, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.